para ulama sebut ada khilaf dalam isu mendengar nyanyian yang ada iringan kompang ni. Sebab alat muzik yang paling ringan yang diberikan keringanan oleh para ulama untuk kita dengar ataupun kita main benda tu ialah kompang. Duf ni gendang, kompang sekali lah duduk dalam tu. Yang bertali apa semua ni kita tengok sangat banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang tak validnya benda tu, tak bolehnya benda tu. Isu pertama tadi saya sebut ialah isu mendengar qasidah. Kita tahu para ulama khilaf dalam isu ni. Ada yang agak keras tak bagi, ada yang kata boleh mendengar qasidah tapi dengan syarat tiada iringan alat muzik. Itu saja. Tiada iringan alat muzik. Hanya setakat bersyair biasa. Yang tu biasa, normal. Benda tu dibenarkan selama mana tak melampau, tidak fokus pada yang tu tapi terlalu fokus pada yang tu tapi tak fokus pada Al-Quran. Sebab tu antara benda yang kita risau juga sekarang, bila mana tumbuhnya tahfiz-tahfiz yang swasta ni, yang persendirian ni, yang mereka ada program itu, baca qasidah apa semua. Kita tahu main cost untuk tempat tahfiz ni ialah hafal Quran. Jadi kalau kita ada hantar anak-anak apa semua, kalau dia banyak hafal qasidah pada hafal Quran ni, dia lari daripada matlamat asal. Sepatutnya tempat pusat pengajian tahfiz apa ni kena fokus pada Quran. Saya bukan nak kata qasidah tu salah 100%. Cuma ada keutamaan yang besar untuk diberikan. Kita kena fokus yang tu dulu. Isu yang kedua ialah isu waj. Isu waj kita dah sebut, benda ni memang betul-betul penafian dan pendustaan ke atas Nabi. Tak berlaku benda ni pada Nabi. Isu yang ketiga, tabarruk. Tabarruk pun khilaf. Kita tahu tabarruk dengan asar Nabi yang betul asli dibenarkan. Tak salah pun. Benda tu boleh. Tapi sekarangnya ialah benda tu kalau bersifat artifak, maknanya bukan yang betul, kopi saja, yang tu ada isunya. Ahli-ahli sufi juga berdalilkan tentang keharusan mendengar simak dengan hadis yang menjelaskan tentang dua orang hamba perempuan yang memukul kompang dan menyanyi. Diorang ni masih lagi pada isu nak justify majlis qasidah, simak, tausiah, haul, manaqib, apa saja nama. Cuma zaman dulu nama simak. Diorang guna satu lagi hadis. Hadis ni hadis yang sahih, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada An-Nasa'i, muka surat 66, anna Abu Bakrin As-Siddiq dakhala 'alayha wa 'indaha jariyatan tadriban bid-duf wa tughanniyan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musajjan bi thawbihi wa qala marratan ukhra mutasajjin thawbahu فكشف عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيد وهن أيام منى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة. Maksud dia, Abu Bakar masuk ke dalam bilik beliau dan ketika itu bersama dengan beliau ada dua orang hamba perempuan yang memukul kompang dan menyanyi. Rasulullah menyelubungi badan baginda dengan pakaiannya. Kata Urwah, Rasulullah ketika itu berselubung dengan pakaiannya. Baginda membuka mulutnya lalu bersabda, biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar, sesungguhnya hari ini adalah hari raya. Hari tersebut hari Mina dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah Al-Munawwarah. Dia orang guna hadis ni untuk justify kata bolehnya majlis simak, bolehnya alunan qasidah, bolehnya alunan qasidah itu diiringi dengan alat muzik, benda tu boleh dibenarkan. Biasanya guna duf lah pada zaman Ibn Jauzi ni, kurun ke-6 Hijrah ni. Istidlal, cara dia orang ambil dalil tu totally salah. Sebab dalam dalil ni bukan kata boleh setiap masa. Walaupun kita tahu para ulama sebut ada khilaf dalam isu
mendengar nyanyian yang ada iringan kompang ni. Sebab alat muzik yang paling ringan yang diberikan keringanan oleh para ulama untuk kita dengar ataupun kita main benda tu ialah kompang. Duf ni gendang, kompang sekali lah duduk dalam tu. Yang bertali apa semua ni, kita tengok sangat banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang tak validnya benda tu, tak bolehnya benda tu. Okay. Jadi hadis ni cerita tentang kegembiraan pada hari raya. Sebab tu hari raya tuan-tuan ada keringanan untuk dibuat sedikit bunyi-bunyian. Ada orang berkompang ke, orang nak baca qasidah beralunan ke, benda tu dibolehkan, tapi syarat jangan melampau. Benda tu boleh dia melampau. Apa-apa saja dalam dunia ni, dalam bab hiburan, biasanya Islam benarkan, tapi jangan melampau. Sebab hiburan ni kalau dia berlebihan, dia memang akan mampu melalaikan hati orang. Raya ni pun jarang-jarang, bukan raya ni sampai sebulan sekali. Raya ni bagi orang Islam dua je, Idul Fitri dengan Idul Adha. Itulah hari raya bagi orang Islam. Untuk dia bergembira, ada seronok sikit, ramai orang sikit, dua tu lah. Tapi perkumpulan biasa, tanpa terikat dengan apa-apa perayaan, kita boleh buat je pun. Sebab tu sebahagian ulama meringankan juga pada majlis perkahwinan, dibenarkan untuk adakan bunyi-bunyian sikit. Tapi jangan melampau. Poin dia ialah jangan melampau. Bila mana kita melampau, berlakulah kecelakaan dan kerosakan, terutamanya berbolak-baliklah hati kita dengan sebab melampau. Okay. Hadis ni sahih, tapi untuk justify benda tu boleh buat, tak boleh. Berdasarkan hadis di atas, ahli-ahli sufi mengharuskan memukul kompang ketika mendengar simak. Sebab tu tuan-tuan tengok ada video yang berlega dulu ketika mana musim haji, ada jemaah daripada negara tertentu, dia orang duduk dalam kemah tengah berwukuf di Arafah ni, duduk baca qasidah sambil berkompang. Ambil kata apa, gendang apa semua ni, duduk bergendang. Sepatutnya hari wukuf ni kita kena buat apa? Hari wukuf ni hari berdoa, bukan hari bergendang, bukan hari baca qasidah, bukan buat ibadah lain. Sebab ada riwayat daripada Jabir menunjukkan Nabi ni berdoa non-stop sepanjang hari wukuf itu. Ada riwayat Jabir kata, aku melihat Nabi berdoa pada waktu itu. Haiwan tunggangan Nabi ni, unta Nabi ni, dia macam nak lari. Nabi pegang tali dia, tapi tangan sebelah kanan ni masih lagi stay macam orang berdoa. Nabi duk angkat lagi tangan. Maknanya sangat mustahak untuk berterusan berdoa pada hari itu. Hari itu ialah hari pengkhususan untuk berdoa. Ibadah-ibadah lain kurang keutamaan pada hari itu. Kalau nak baca Quran pun, baca Quran sampai ayat rahmat berdoa, sampai ayat azab minta jauh, minta lindung, sampai lalu dekat doa-doa para Nabi, fokus pada doa-doa itu. Sebab itulah hidup kita ni sangat-sangat perlu mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Bukan setakat Nabi Muhammad, bahkan yang lebih awal lagi. Sebab hubung kait haji ni biasanya berkait dengan Nabi Ibrahim AS. Sebab tu kalau kita tengok Nabi Ibrahim, dia pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang kelima. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ini ayat yang kelima surah Al-Mumtahanah. Doa Nabi Ibrahim, wahai Tuhan, jangan jadikan kami ini fitnah kepada orang kafir. Ampuni dosa kami wahai Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fitnah apa pada orang kafir? Kalau nak kait dengan apa yang sedang kita bincang ni, ialah normalisasi hiburan melampau. Sebab bagi orang kafir benda tu okey. Bila mana dia tengok ada kelompok Islam yang buat benda ni, kita telah menyebabkan fitnah pada kerangka Islam keseluruhannya. Sebenarnya Islam tak suruh pun kita buat macam tu. Sebab tu tuan-tuan tengok, bila mana orang kafir dia nak filmkan tentang orang Islam, dia akan filmkan tentang kelompok-kelompok yang melampau. Dia akan gambarkan Islam, biasanya dia akan gambarkan Syiah dengan ritual dia, pukul badan apa semua. Lepas pada tu baca cerita-cerita, menangis ramai-ramai apa semua, sampai pukul-pukul kepala apa semua. Dia tak gambarkan
Orang Islam sedang salat di Masjidil Haram, orang Islam sedang salat di Masjid Nabawi, dia tak gambarkan yang tu. Sebab tu Nabi Ibrahim berdoa, dan kita pun kena berdoa ikut macam mana Nabi Ibrahim. Jangan kerana diri kita ni orang kafir telah salah faham terhadap Islam. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Itu doa Nabi Ibrahim. Kalau kita buka surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60, muka surat 549 dalam Al-Quran, kita kena baca daripada ayat yang keempat tu untuk tahu kenapa Nabi Ibrahim sebut doa tu. Cuma Tuhan sebut dalam ayat keempat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sesungguhnya pada diri Ibrahim itu ada contoh yang sangat baik untuk kamu ikut. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikutnya, melakukan kesinambungan. Cuma nak katanya, kita ni kena ikut juga Nabi Ibrahim. Sebab tu benda tu penting, benda tu mustahak untuk kita faham. Ibadah ini perlukan kepada sama dia punya keserupaan tu dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang awal. Jadi benda tu penting dan mustahak. Okey.